Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan ketiga ingin membentangkan berkenaan tajuk hak-hak isteri. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu yang pertama sekali Nur Akilah Husna, kedua Azrin Afiqah, yang ketiga Nurul Syuhada, keempat Nurul Zawani, kelima Raihanah Nur dan yang keenam Nurul Syazwani. Okey, pendahuluan hak-hak isteri. Hak dan isteri suatu yang tak dapat dipisahkan kerana setiap orang mempunyai hak mereka. Adakah isteri mempunyai hak-hak tertentu sebagai seorang isteri? Ramai di masa kini tidak mengetahui secara jelas dan faham akan hak-hak isteri ke atas suami. Di sini jika kita dapat lihat ada beberapa poin penting yang memfokuskan kepada hak-hak terhadap isteri. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Okay, seterusnya saya ingin menerangkan berkenaan dengan isi kandungan yang ingin kami bentangkan, iaitu ada dua perkara. Yang pertama sekali mahar dan yang kedua nafkah. Di aspek mahar kami ingin menerangkan dari sudut definisi, dalil, hukum dan nama lain mahar. Untuk aspek nafkah pula kami akan menerangkan dari sudut definisi, hukum aspek nafkah, iaitu dari segi pakaian dan makanan, tempat tinggal, keadilan, didikan, pewarisan dan memelihara harta isteri. Maksud mahar. Okey. Untuk maksud mahar ini, secara umumnya mahar merujuk kepada pemberian pihak lelaki kepada wanita yang dikahwini yang membolehkan berlakunya pergaulan antara keduanya. Okey, mahar ni diambil daripada perkataan bahasa Arab dan bahasa Melayunya dikenali sebagai mas kahwin. Jadi, ia ini suatu pemberian yang wajib dari pihak lelaki untuk perempuan yang bakal dikahwininya. Dalil mahar. Terdapat dari dalil mahar di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud berikanlah mas kahwin, yakni mahar, kepada wanita, yakni yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah, yakni ambillah pemberian itu, yakni sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dalil mahar dalam hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat kesan kekuningan pada Abdul Rahman ibnu Auf, lalu baginda bertanya kepada beliau, "Kesan apa ini?" Abdul Rahman menjawab, "Sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang wanita dengan kadar nawatin, yakni nama bagi kadar emas, iaitu 5 dirham dari emas." Baginda bersabda, "Semoga Allah memberkatimu, buatlah walimah walaupun dengan sekadar seekor kambing." Bukhari dan Muslim. Hukum mahar wajib diberikan kepada pihak isteri. Seorang suami diwajibkan memberi mahar kepada isterinya walaupun mahar itu bukan salah satu daripada syarat sah atau rukun nikah. Jika tidak disebutkan mahar di dalam akad nikah atau ada perselisihan di dalamnya, maka pernikahan tersebut tetap sah. Nama lain mahar. Yang pertama ialah faridah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 237, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu allazi biyadihi 'uqdatun nikah. Bermaksud, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 daripada mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Yang kedua, ajrun. Dalam surah An-Nisa ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Yang bermaksud, kerana itu kahwinlah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kahwin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang melihara diri, bukan penzina, dan bukan pula wanita yang mengambil lelaki-lelaki lain sebagai piaraannya. Seterusnya, taulun. Dalam surah An-Nisa ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minah famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minah. Yang bermaksud, dan barang siapa di antara kamu, yakni orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Okey, seterusnya saya ingin membentangkan mengenai tanggungjawab seorang isteri. Okey, yang pertama sekali, taat kepada suami. Wanita Islam hanya dituntut mentaati suami pada perkara kebaikan selagi tidak menjejaskan pegangan agama atau perkara yang tidak memudaratkan diri sendiri. Sekiranya suami meminta mereka melakukan kemungkaran hingga melanggar syariat, keengganan mematuhi arahan berkenaan sudah lagi tidak dianggap enggan mentaati suami. Yang kedua, berada di rumah serta memohon izin jika keluar. Sebagai seorang isteri, hendaklah sentiasa berada di rumah serta tidak sewenang-wenangnya berkeliaran di luar rumah, serta sentiasa meminta izin kepada suami jika hendak keluar. Tetapi sekiranya ada kes yang memerlukan kecemasan ataupun kepentingan untuk seorang isteri keluar rumah, tetapi suami pula jenis yang tidak memahami, maka diharuskan untuk isteri keluar rumah walaupun tidak mendapat keizinan. Seterusnya, definisi nafkah. Secara umum, nafkah merujuk kepada keperluan isteri dari sudut tempat tinggal, makan dan minum, pakaian dan juga khidmat, sama ada khidmat zahir ataupun batin. Seterusnya, hukum nafkah. Nafkah wajib diberikan kepada pihak isteri dan sekiranya suami tidak memberikan nafkah, maka beliau dihukumkan berdosa. Jika sekiranya suami tersebut susah, maka cukup sekadar keperluan asas diberikan kepada isteri. Antara nafkah zahir buat isteri ialah makanan, tempat tinggal, barang-barang peribadi dan pembantu rumah. Sekiranya isteri sangat-sangat memerlukan pembantu rumah. Seterusnya, nafkah batin pula ialah si suami memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada isteri dan tidak melakukan isteri dengan kasar atau melakukan perbuatan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah hukum nafkah wajib diberikan kepada pihak isteri, iaitu aspek nafkah iaitu pakaian dan makanan. Secara umum, nafkah merujuk kepada keperluan isteri dari sudut tempat tinggal, makan dan minum, pakaian dan juga khidmat. Maksudnya di sini, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Aspek nafkah tempat tinggal. Maksudnya, tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka iaitu isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Terakhir sekali adalah aspek nafkah. Nafkah keadilan bermaksud dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam aspek nafkah dari segi pendidikan,
bertepatan dengan surah Taha ayat 132 yang bermaksud, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam hal ini, suami wajib memberi nafkah pendidikan kepada isteri, di mana suami diberi kelebihan oleh Allah untuk memimpin kaum wanita, terutamanya dalam aspek dan soal keagamaan. Oleh yang demikian, suami perlu tahu dan arif berkenaan aspek-aspek keagamaan seperti aspek akidah, syariah, akhlak dan juga fardu ain. Seterusnya, dari sudut nafkah dari segi pewarisan, hal ini ditunjukkan dalam surah An-Nisa ayat 12 yang bermaksud, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Hal ini menunjukkan bahawa seorang isteri berhak mendapat pewarisan. Al-Quran telah menetapkan nisbah-nisbah yang ditentukan untuk menjaga keadilan. Jika dilihat dari aspek pewarisan, kaum lelaki diwajibkan memberi nafkah kepada kaum wanita dan diberi kelainan tanggungjawab dan bebanan ke atas kewajipan itu tanpa meninggalkan hak-hak wanita. Aspek nafkah seterusnya adalah daripada sudut memelihara harta isteri. Dalam surah An-Nisa ayat 20 yang bermaksud, dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan menanggung dosa yang nyata? Dalam memelihara harta isteri ini, menurut Yusuf Al-Qardawi, iaitu tidak halal bagi suami menyusahkan isterinya dan memperlakukannya dengan buruk agar si isteri menebus dirinya dengan mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya seluruhnya ataupun sebahagiannya, sedangkan isteri tidak melakukan perbuatan keji yang nyata ini. Dan bagi suami yang tidak suka kepada isterinya dan ada hasrat untuk menikah dengan wanita yang lain, maka diharamkan baginya mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada isterinya, bertepatan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Faktor-faktor konflik dalam rumah tangga. Pertama, isu pengabaian tanggungjawab. Yang kedua, isu komunikasi. Yang ketiga, isu pengurusan konflik. Nombor 4, isu akhlak. Dan akhir sekali, isu pengurusan kewangan. Kesan emosi terhadap isteri, berasa terabai haknya. Yang kedua, kecewa kerana tidak dihargai. Yang terakhir, kurang rasa hormat terhadap suami. Macam mana untuk kita mengatasi perkara tersebut? Langkah-langkah mengatasi perkara-perkara itu terjadi, salah satunya adalah mengadakan perbincangan antara suami dan isteri. Jika mempunyai apa-apa permasalahan atau salah faham antara suami dan isteri. Yang kedua, melapangkan dada dan menjaga hati. Setiap perbincangan atau apa keputusan adalah sama-sama melapangkan dada dan saling bertanggungjawab untuk menjaga hati antara satu sama lain, iaitu hati pasangan. Kesimpulannya adalah sebuah rumah tangga harus mempunyai komunikasi yang baik dan perlu sentiasa bertolak ansur sesama pasangan. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik jika dua pihak mengamalkan sikap tolak ansur sesama pasangan.